Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Ya? 15. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ini suatu tambih. Tambih maknanya suatu penjagaan. Ai hadza tambihun. Ini suatu pengawasan. Awah maknanya jaga-jaga. Pada menyatakan kebinasaan atas laki-laki yang mempunyai isteri sebab berkahwin. Orang lelaki pula kena. Soalan banyak mana ni. Boleh jawab soalan haji tau. Pasal tak dang kalau baca kitab kan. Tak apa, kita baca kot lah. Jadi sebagaimana yang dijanjikan bahawasanya kitab ini bukan perempuan saja, laki-laki dan perempuan, suami dan isteri, semua nak molek belaka. Jadi setelah maknanya nasihat-nasihat atau amaran-amaran kepada kaum muslimat, masuk pula nak bicara penjagaan ke atas kaum muslimin lelaki pula. Maka iaitu binasanya seorang suami dengan sebab nikah beberapa perkara. Ada beberapa perkara. Kalau duduk seorang tak punah, bila menikah jadi punah. Orang lelaki setengah daripada beberapa kebinasaan akibat berkahwin atas orang laki-laki, bahawa tiada mudah memberi belanja isterinya itu daripada harta yang halal, padahal wajib atasnya suami itu memberi nafkah. Maka adalah berkahwin itu sebab yang meluluskan di dalam meluaskan dalam menuntut makanan yang haram, istimewa pula pada zaman sekarang ini, maka adalah di dalamnya beristeri, membinasakan dirinya dan membinasakan akan ahli dengan sebab mencari makan minum. Yang pertama dia kata, kalau kita tak jagalah binasa dengan sebab cari makan. Ramai orang dengan sebab nak beri makan anak bini, maka berusaha dengan usaha yang haram pada syarak. Itu sungguh kan? Kita duk kata halal-halal ni, kita kata bila kita buka kitab baru tahu haram. Sebab tu bila kita belajar, kita tahu benda tu tak molek, kita tinggal. Tak belajar pakai tak tahu. Masuklah kubur baru jawab, mana aku tahu. Kita tak ambuhlah kubur jawab, aku tak tahu. Ingat ke tak apa. Kita nak atas dunia ni. Kerana mencari halal adalah wajib. Talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari harta yang halal adalah fardu atas orang yang Islam. Fardu ni ialah perkara yang kalau kita buat boleh pahala, tak buat maka boleh dosa. Maka lawannya, siapa yang mendapatkan harta yang haram, maka haramlah atas dia. Tiap-tiap kita bila kita nak buat satu pekerjaan, kita kena tahu dulu hukum syarak dalam pekerjaan tersebut. Kita kena tahu dulu. Kita nak jual beli, kita kena tahu jual beli yang disuruh syarak lagu mana, yang haram lagu mana. Kalau tidak, tak boleh jual beli.
Kalau kita tak mau jual beli tak apa. Kita nak semayang, wajib kena belajar perkara-perkara yang dikira sebagai rukun semayang. Sebab tak belajar rukun semayang, takut tak buat rukun, tak jadi semayang. Kena belajar pula syarat sah semayang. Kerana bila tak buat syarat sah, jadi tak sah. Lepas pada tu kena belajar pula yang membatalkan semayang. Sebab kalau kita tak belajar, kita batal pun kita tak sedar. Maka begitu jugalah dengan berkahwin. Siapa yang nak berkahwin, dia wajib kena belajar, iaitulah di antaranya usaha yang halal. Kerja ni halal ke tak pada syarak? Kena ukur. Jangan tanya kita boleh belaka. Tanya dua kompas yang Nabi tinggal, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Dua perkara aku tinggal untuk kamu jadikan ukuran. Kalau mu pegang dua ni, mu tak akan sesat dulu kini selama ni. Nabi kata. Jadi kalau kita ni kerja apa? Pekerjaan kita tu kita letak dengan kitab Quran dengan hadis. Maksudnya hukum syarak. Hukum syarak tu Quran hadis. Jadi kita tengok dengan hukum syarak ni pekerjaan kita sekarang halal ke haram? Halal, alhamdulillah. Haram berhenti ya. Pusing kok lain ya. Faham? Sebab apa? Sebab tadi kan ada hadis, talabul halal faridah. Nak bekerja hak halal fardu. Mencari harta halal fardu. Bila halal banyak pun tak apa. Cuma kelemahannya harta halal yang banyak ni hisapnya panjang. Hitungnya banyak. Tapi hitung banyak pun halal alhamdulillah. Kita tambah maknanya tak halal. Kita bawa maknanya kita pergi di Singapura, kita beli barang sesupik. Ada 5 dengan nauti, kain batik Jawa selah. Lepas tu ada lah pisau cukur beli. Mata pisau spitzer nak buat gorok kubar. Jadi pergi kat Kastam pun cek ada 5 minit, pasal sikit angkat barang. Barang tu ada resit belaka. 5 minit saja lepas cok pasport. Kawan kita pula banyak beli 2 trailer. Tapi halal belaka pada hukum kastam. Ada resit belaka. Dia tak boleh 5 minit. Paling kurang 3 jam setengah baru lepas. Gitulah kita di hari akhirat nanti. Kalau kita ni kaya dan harta kita halal belaka, lambat sikitlah hisap kita. Faham? Tapi tak apalah asal halal. Nak cari boleh banyak, 2 juta sebulan pendapatan. Halal tak? Halal tak tu. Jadi tak susah. Faham? Kalau sikit haram tak boleh. Banyak gaji besar, sejuta sebulan gaji kontraktor. Buat jamak tang hak 3 lain. Sejuta pendapatan sebulan. Dah halal tak? Halal tu. 300,500 ya sebulan pendapatan. Halal ke tak? Haram. Berat nana. Hijau benda ni, hijau hitam bagi surah ambil nama. Orang pergi masjid ambil nama. Orang pergi kat tok guru ambil nama. Lepas tu nama tu hantarlah dekat bawah dia. Lepas tu orang ni kat dia boleh buat piti raya, tak boleh piti raya. Hak boleh batuang, tak boleh batuang. Hak boleh basikal, tak boleh basikal, boleh hendak saja. Faham tak? Hijau lagu tu walaupun 300,500 sebulan masuk neraka. Dia panggil kerja yang haram pada syarak. Hak tadi 1 juta sebulan masuk syurga kerana halal. Faham? Tak kira kaya miskin. Jadi dia kata sini dengan sempat nak pergi makan ke anak bini, tak peduli mari ikut mana. Asal ada ambil. Dia pakai peribahasa rezeki jangan ditolak. Peribahasa ni tak boleh pakai. Kerana Nabi kata talabul halal faridah ala kulli muslimi. Cari hak halal tu wajib. Jadi rezeki jangan ditolak ni banyak kacau. Orang kata dah mu dah ambil tak? Malah aku nak ambil. Tak tak.
Rezeki jangan ditolak. Tak sedap dah tak apa, aku terlocok kamu JKK. Dah biar ambil sekali. Bang, rezeki jangan ditolak. Faham tak? Cikgu dah boleh waisang lagi. Nampak? Kabel punya pasal. Patut awak boleh batuang untuk orang miskin, boleh ke orang kaya? Kabel punya pasal. Haram pada syarak. Tak? Jadi nak halal. Dah? Biar kerja tu hina sekali pun halal. Nah, ikut lori sapah je. Lori sapah jalan, dia tak boleh naik kat depan. Dia duduk belakang gantung gitu. Gantung pula kaki sebelah kaki sebelah lagi duduk atas angin. Mana inanya kerja tak? Kau tengok orang kotornya. Kutip sapah je kerja. Buka kitab fiqh, kerja kutip sapah halal makan minum anak bini. Nampak lagi? Hak nu comel, molek, segak, bergaya, bersih pula tu, bau sedap sama, haram pada syarak. Hiji apa? Pramugari. Naik kapal terbang, dia tukar layang. Haram layang kan? Tak haram, tapi orang putih dia tukar akak arak. Dah dia pramugari. Dia pergi tanya, brandy? Nampak? No, whisky. Dia tukar akak whisky. Nabi kata hak tukar akak arak juga kena laknat. Hijau tu haram pada syarak. Tapi lawa. Pakai baju comel. Kalau pramugara pakai kok. Ada bow sini, Jackie Chan. Faham? Comel. Tapi dah akak arak. Nah. Hukumnya haram pada syarak. Dalam hadis kata 10 golongan kena laknat dengan sebab arak. Di antaranya tukang hidang. Betul tak? Kali dia naik kapal terbang ada hidang arak, selamat. Gitu je lah. Dah? Kata bang kita hidang arak. Malaysia ni, Malaysia Airline System ni hidang arak. Dah? Yang dah akak arak masih bawa orang haji. Masa bawa orang haji, tak usah tanya lah. Tidak akak punya. Dia ada dalam gerobak. Batu kita nak buat gua ni, nak suruh kapal terbang Malaysia ni dak akak arak. Kita nak pergi piket depan lapangan terbang, orang dah layan. Kita nak pergi mogok, tak jadi apa. Sebab tu dia ada kemungkaran yang kita boleh tegur dan boleh ubah dengan pakak ramai-ramai gitu boleh. Seperti orang budak-budak duk ngisap dalam arak, boleh set suruh lagi 15 orang, berapa nombor lagi. Tapi kalau hidang arak dalam kapal terbang, kita tak boleh nak ubah. Melainkan kita berkuasa di dalam negara. Tak? Kita boleh Islam memerintah, baru boleh buang benda-benda lagu tu. Jadi mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna kita nak cegah kemungkaran di tanah air kita ni, melainkan kita kena ada satu kuasa memerintah di dalam negara, maka kita dapatkan kuasa tu hukumnya wajib. Faham? Jadi dengan sebab makan minum tu tengok sikit lah. Pasal apa? Buat kerja-kerja haram tu siapa nak pergi makan nak ini? Kan nak ini. Tu duk curi rumah orang malam-malam, orang tidur dah kokeh-kokeh duk tokeh itu dapur. Bang piti bang tu baham datang ni. Bukan nak akan seorang tu. Anak bini dia nak makan tu, sekolah anak tu. Makan hak haram. Kerja meropok nyamu, ada anak bini nak makan. Jadi tengok sikitlah supaya kerja kita tu jadi halal pada syarak. Sebab apa? Sebab bila kita beri hak haram, kita tidak amanah. Dan tersebut di dalam hadis Nabi SAW, bahawa sungguhnya seorang hamba Allah diperhentikan ia hamba pada dekat neraca pada hari kiamat. Pada hari kiamat Allah Ta'ala berhentikan kita orang laki-laki satu tempat dekat nimbang amalan, dan adalah baginya laki-laki daripada beberapa kebajikan seumpama bukit yang besar
Orang lelaki ni hebat. Dekat mizan, dekat nak timbang amal, Tuhan berhentikan dia. Tiba-tiba amalan dia besar bukit. Amalan, pahala besar bukit ada. Kemudian maka ditanya akan dia laki-laki daripada memeliharakan ahlinya, dan daripada hartanya, dan daripada dirinya, dengan memeliharakan mereka itu anak isteri. Dan ditanya daripada hartanya, daripada mana ia mengusahakan dia, dan pada apa membelanjakan dia, hingga habis segala amal yang kebajikan. Dan ditentuk balas bagi kejahatannya itu, dan tiada tinggal baginya suatu kebajikan juga pun. Menyeru oleh malaikat, yakni berteriak ia malaikat di hadapan orang banyak dengan kata malaikat, inilah orang yang makan akan segala amal kebajikannya oleh segala ahlinya di dalam dunia, dan terkaya ia pada hari ini dengan segala amal. Maknanya amalannya tak ditolong dah dia pada hari ini. Kita belum tentu dia amalan besar bukit. Siapa sini pahala dia besar bukit? Akak tangan. Ada orang cetong gitu, ni besar bukit ni pahala. Kejut habis orang tengok. Tiba-tiba Tuhan tanya di antaranya soalan yang Nabi sebut di dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Nabi cerita, Allah Ta'ala tanya seorang laki-laki di padang mahsyar daripada hartanya, min aina iktasabah, mu ambil daripada mana hari tu? Jawab. Lepas tu kalau benda tu haram, susah hari tu. Ambil di mana hari tu? Dah kalau curi orang, kalau tipu tanah saka, hak patut kita tak boleh jadi boleh. Ejah dengan tu, ejah dengan orang ni jadi boleh. Patut pak dara tak makan saka jadi makan saka. Patut saka ni boleh ke hak gila, kita kira dia gila tak makan harta bahan kita. Sudah kerja lah. Tu kata susah. Kalau nak menyesal masa ni jangan main. Banyak berlaku dalam masyarakat tipu harta pesaka. Tak usah tipu lah. Cari diri lah, biar rohak sikit pun. Jangan tipu harta pesaka. Salah kira bak lain, tu salah kira. Bukan kita niat nak tipu, tu salah kira. Ada gak salah kira duit orang kita jual kedai, patutnya RM5.50, salah kira jadi RM5, 8%, lebih 3%. Salah sungguh. Tu Nabi beri ampun di hari kiamat. Bukan kita niat nak tipu orang. Dan anak adik-adik dia gila, abang dengan kakak tak gila. Pak mati tinggal harta, patut boleh ke hak gila tu RM100,000. Dah abang RM100,000 dah, kakak RM50,000 pasal perang. Tapi dah ni gila. Tidak ui. Dia pergi tanya depan orang ramai, mu nak tak pitihmu RM100,000? Bom. Supaya orang dengar, maknanya tak ambuh lah harta tu, dah gila. Bahang ke dia, bagi dua. Hak abang bahang pula RM50,000, hak kakak pula boleh pula RM50,000 lagi. Jadi kakak jadi RM100,000, abang RM150,000. Padahal boleh dah RM100,000. Harta orang gila wajib dapat. Kalau Tuhan kata 1/3, 1/3. Ingat 2/3, 2/3. 1/6, 1/6. 1/6 ayah. Katakan ayah kita gila, kita mati anak, ayah boleh hak gila tadi. Jangan main. Jewak dak jewak gila tak reti. Ada tak berlaku ji? Harta orang gila yang faham haji? Ada tak? Dah hak berlaku sekarang ni. Dalam dak gila yang tipu dah orang. Jadi dak boleh kepeng ada? Ada? Ada. Tu dak gila dah, kalau gila kau sedar. Dalam dak gila jadi dak boleh. Orang lain jepuk belaka time pagi, kita seorang yang tak jepuk. Lepas tu kita tanya,
Nah, dah guanya ada harta amak, ada harta. Padahal bagi dah sosek-sosek. Pok-pok dia bagi 3 ekor dajal ke. Nah, ada orang hak jenis dia malas nak pergi tanya. Ada ke? Tak. Bini dia kata dah pergi tanya ni orang bagi saka dah. Cara-cara ada yang tahu kita. Ada ke jenis gitu? Nah. Lepas tu buat senyap. Ingatlah tak boleh. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Tiap-tiap daging kita yang tumbuh daripada makan duit hak haram, maka daging tu lebih layak dengan api neraka. Tu. Dia makan harta haram ni masa sihat, sedap. Masa sakit nyesal lagi. Tengok, masa sihat, masa segar je. Tipu piti orang tak apa, segar lagi. Tai khok nak tubik roh kot tekak ni mari belaka. Faham? Nak kati balik. Tak ada pitih nak kati. Nak minta halal tak tergamak, takut pecah bor. Lalah mati dalam keadaan mengekali dosa besar. Maka Nabi kata fannaru aulabi, api neraka lebih layak. Patu nak Tuhan kata dalam Quran, wala taqulu bainakum wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Haram memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak tu. Ingat, kalau ada hak gila, ada hak bengong, ada hak bodoh, hak sindrom, hak tak tahu kala, buka bank, buku bank saving account dia. Kalau bagian dia 100,000, ubuh 100,000. Cuma boleh ubuh kita ni nama kedua. Untuk mudah urusan kita pergi di bank, nak ambil, nak belanja dia. Dalam kita pergi di bank tu, kerana nak ambil PT dia, nak pulang, nak pergi belanja ke dia, kita kena pakai minyak utuh. Lepas tu berhenti tengok jalan minyak air. Hak tu boleh ambil PT dia. Tu boleh. Nampak lagi? Kita nak uruh ke dia kan? Kita nak turun bandar, isi minyak 3 riyal mutu. Tidak tak sampai. Mampu kat atas batang. Jadi gitu kan dia nak uruh dia. Jadi 3 riyal boleh ambil PT hak gila ni. Faham lagi? Lepas tu kita dah dahaga sangat, tunggu lama ngak kena minum air. Minum air tu sama boleh ambil. Kalau nak ambil lah, tak ambil lebih baik. Tu baru tu cara dia. Ambil lah bulan-bulan, 300 bulan. Dia 10 riyal sehari atau 5 riyal sehari. Orang gila jangan lebih banyak. Kalau kira takut nyewi 100,000 stokor gitu. Kawan tu gila nyewi 100,000. Esok tengok licin. Tanya tang mari ni buat jet lacok kat tikar. Penuh orang duk putih. Tak boleh pula gitu. Punah jahanam. Jangan main. Dah kalau learning. Lobby tu, lobby ni, lobby tu, lobby boleh tahan kira lagi. Peteh ting. Dia nak syariah projek tu boleh ke dia. Lepas tu dia cocok biar tak boleh ke orang ni. Atau hak boleh dah ke orang ni, dia pergi peteh ting, dia kata tak molek. Gini. Ambil balik, tarik balik, gui ke dia. Ni ramai ni. Sama diri ni. Sama diri. Tu yang duk juang sampai menyanyi no. Nampak semangatnya. Dak semangat pitih je. Ini projek tu tu yang rombok habis sejik-sejik. Masjid bikin besar. Pasal apa rombok buat hak lain? Padahal masjid raja. Raja dah ada beli raja dak raja. Yang rombok belaka. Tak usah kata buat masjid rakyat. Masjid rakyat bujan tu hacul buruk. Tu masjid rakyat. Masjid raja ni tengah duk sodok lah ni. Tu masjid raja. Raja pun puak-puak ni tak laku. Becing bang. Cari tabik masjid dia lah. Masjid Tun Daulah. Boleh tun lah ini tau. Agur dah kalau rosak atak tu ke atak. Bapak pergi buat sutik baru. Sebab nak ada projek. Bila ada projek, dia nak bagi kroni dia. Boleh dah tanda orang ni kapek. Orang ni latar. Orang ni atak. Orang ni siling. Orang ni amplifier, sound system. Banyak mana nak makan tunggu bawah malam. Kerja haram lah ke? Tipu dalam pembuatan. Patut pasir sebank, pasir 2 bank.
Patut seming 15 pik, kecek jadi 13 pik, tipu lah. Ada kata ni banyak, nipu. Tak? Hak jual nipu juga. Jual. Nah. Mbok tang hak comel-comel dia buh kat depan tinggi. Bila kata rambut tang 2 kilo, dia kau kat belakang. Hak depan comel, buah saja hak belakang ke takar-takar. Tak? Ya buah depan tu, bagi orang tengok. Orang tengok kan comel kan buah saja kan. Kan dia buat macam bukit rambut tang. Bila kata rambut tang 2 kilo, dia kau ni. Hak kau ni takar saja. Nah, dah 2 kilo, buah 1,5 kilo, takar 1/2 kilo. Hukumnya menipu juga. Tu. Neh. Hak buat kain hak comel-comel satin boleh atas kudi. Hak tak masuk kain, tak masuk kala boleh bawah. Orang tengok orang comel kala. Nah, menipu juga. Neh. Jadi berhati-hati. Nah, tak usah bimbang lah. Kalau kita cari kita nak berhenti daripada benda yang haram, kerana nak cari hak halal, Tuhan jamin. Nah, Tuhan kata dah dalam Quran. Tuhan kata ni. Bukan Pak Allah kata, Allah kata. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa buat satu kerja atau tinggalkan satu kerja kerana Allah. Ditinggal kerja ni kerana takut kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Tuhan akan beri dia kerja lain. Makhraj tu maknanya jalan kelepasan, kerja lain lah maksudnya. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan akan beri dia gaji elang, bonus pendapatan yang dia tak suka. Nah, siapa kata tu? Allah. Allah garantu dalam Quran. Ayat tu garantu. Asal bahasa ya ja'alu fi'il mudhari'. Tapi oleh kerana dia tu duduk tepat jawab bagi syarat, maka sukung baca ya ja'allahu makhraja. Makna Tuhan garanti dia akan dapat kerja lain. Tuhan garanti tak nawak. Faham tak? Yang nawaknya kita atas dunia. Faham tak? Sebab tu kalau kita ni duduk atas rezeki hak halal, walaupun 2 rakaat kita semayang, tapi dari sumber yang halal, maka tak kena api neraka dah di akhirat nanti. 2 rakaat semayang je, kulit kita tak kena dah api neraka. Yang kita bimbang makan haram, sumber yang haram. Nah, selai baju kita beli RM1 duit haram, RM9 duit halal, tak terima. Nabi kata manishtara sauban bi'arasyati darahima. Siapa yang membeli kain dengan harga RM10, dirhamun minha min haram, RM1 daripadanya duit haram, RM9 tu halal lah. La yaqbalullahu salatahu madama fihi au kama qala. Tuhan tak terima semayangnya selama dia pakai kain. Tu baru seria. Nah, dalam ni guna wang rakyat pergi melawat mana? Disneyland. Faham tak? Wang abi ke pitih rakyat, pitih kerajaan, melacung anak bini. Hak ni pergi Disneyland, hak ni pergi di Turki, hak ni pergi melawat London, hak ni Paris. Nah, duit benda? Duit rakyat. Jawab akhirat lagi. Jawab. Dah lah ibadat tak terima pasal menipu. Masuk neraka pula. Ni laki-laki ni Nabi kata dia beri makanan yang haram kepada anak bini dia, walaupun pahala dia besar bukit, dia kena beri pahala dia kepada anak bini dia, kerana dia khianat anak bini dia di dunia hari itu. Sebab anak bini kita duk agak kita buat balik piti, buat balik beras, buat balik makanan. Hak halal. Anak kita tak tahu kehala, kita pergi suap beli piti hak haram. Maka kita kena bayar balik hutang. Pahala kita ni beri ke anak bini kita di akhirat nanti. Dan pahala kita kalau besar bukit licin. Batu berhati-hati. Siapa-siapa ada hak kerja hak haram, makan haram apa semua, taubat selalu. Atta ibu aniz zambi habibullah. Siapa yang taubat daripada dosa, maka dia kekasih Allah. Tak susah. Taubat dalam Islam tak wajib pakai serban, tak payah pakai piyok, tak wajib pun pakai jubah. Pakai baju MU boleh taubat. Belakang ada tulis. Nampak? Cristiano Ronaldo.
Boleh lagi taubat. Nak tak syarat duduk depan Kaabah nak taubat. Duduk belakang airport pun boleh taubat. Jadi mudah. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sungguhnya pertama yang bergantung dengan seorang laki-laki pada hari kiamat itu iaitu ahlinya dan anaknya, maka memberhentikan mereka itu akan di antara hadapan Allah Ta'ala. Maka berkata oleh segala ahlinya, hei Tuhanku, ambil olehmu bagi kami dengan hak kamu daripada laki-laki ini. Jadi bila diberhentikan kita di hari kiamat, maka datang anak bini kita kat kita. Kalau kita tak beri tunai tanggungjawab kita pada anak bini kita, anak bini kita akan jawab, hei Tuhanku, mu ambil balaslah atas salah kami laki-laki ini. Maka bahawa sungguhnya ia, katanya isteri, tidak mengajari kami akan suatu hukum yang kami jahil akan dia hukum. Allahu Rabbi. Dan lagi adalah ia suami memberi makan kami harta yang haram, padahal kami tiada mengetahui akan dia harta haram. Maka ketika itu membalas Allah Ta'ala bagi mereka itu daripadanya dengan seksa yang amat sangat. Na'udzubillah. Katanya bini kita membalas atas orang ni lah, dia dah ajar kami itu ilmu agama. Anak pula kata, mu tolong balas ayah kami ni lah, dia dah ajar kami ilmu agama. Sebab tu sekarang di antara dosa-dosa besar kita, ialah kita tidak memberi agama kepada keluarga. Kita beri dunia. Dunia memang kita beri. Kita tak lupa beri pelajaran akademik kepada anak, tapi kita lupa beri pelajaran agama kepada anak kita. Itu yang paling banyak berlaku dalam masyarakat. Jaranglah keluar dalam surat khabar anak dia tak boleh nak pergi sekolah, tak dah nak belajar perkara-perkara dunia. Tak ramai ada, tak ramai. Yang ramai anak dia tak beri ilmu akhirat. Ini yang ramai. Tak salah belajar sekolah, tak salah ilmu dunia. Mu nak pas doktor PhD pun kau pandamu lah. Jangan lupa ilmu akhirat. Situ salah. Kita dah bimbang dengan ilmu dunia. Kalau pak kita ni, Ulu Sarawak ada sekolah. Ulu nak pergi 3 kali naik rakit. Last kali naik perahu panjang, baru sapa di kampung pendalaman sungguh lah di Ulu Sarawak. Ada sekolah, ada. Anak murid 3 orang di sekolah, cikgu 8 orang. Tak, jangan main Sarawak. Seminggu mari sekali murid, ada sebulan mari 2 kali. Tapi tak apa, kemudahan ilmu dunia itu banyak. Akhirat yang kita bimbang. Jahil tukir habis, tak tahu ke benda. Sebab tu asalnya kita wajib ajar anak bini kita agama. Kalau kita tak pandai nak ajar, kita pergi belajar agama. Bila kita dah pandai, kita balik ajar anak bini kita. Kita belajar tapi balik tak erti nak ajar. Pergi dengar tu tahu dah, balik nak ajar tak pandai. Bawa anak bini kita. Dia kata tak ambil ayah, malam ni ada Superman. Belah TV biar putus dua. Faham tak? Superman ni tau. Jeng khapuk we syuting. Ni tau Superman. Mari dengar dulu. Tidak aku tanggung dosa mu kat gini. Balik sekarang mu nak tengok Superman ke Ultraman, JKK Man kau pandamu. Ni mari belajar dulu. Bini pula kata malam ni nak tengok tu bang, Akademi Fantasia 7. Cara langsung mana ni? Tak ada. Mari masuk dalam kereta, tak usah cakap banyak. Jari aku 5 ni, aku gaus ming. Faham tak? Aku dah banyak dosa, aku nak tanggung pula dosa mujahid, tak usah cakap banyak. Akademi masuklah kereta. Dia kata uzur bang, baru tupik saat ni kejut dengar suara tupik selalu uzur duduklah bonek. Faham? Tak usah naik atas surah, tak usah beri alasan. Faham? Dia kena gitu. Bukan marah tengok TV siapa. Lepas tak dengar tak apa, tak tahu benda. Orang puang tak kena. Dan lagi sabda Nabi SAW, tiada mendapati akan oleh Allah seorang dengan dosa yang terlebih besar. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan
Semasa saya sedang solat, saya dapati kain yang basah di bahagian lutut itu menyebabkan aurat lutut saya ternampak terang. Adakah sah solat saya ataupun perlu diqadhakan semula? Apakah hukum bercinta dalam Islam? Saya ada berhutang dengan seorang dan saya lupa tentang nilai wang. Saya berhutang, orang yang saya berhutang pun tak dapat dihubungi lagi dan dicari lagi. Bagaimana cara untuk menyelesaikan hutang saya ini? Soalan yang pertama, dia bila ambil wudu, kain dia putih. Kain putih bila basah kenalah lutut, nampak lutut. Jawabnya gini, bila kita ternampak aurat kita di dalam semayang, hendaklah kita tutup dengan segera. Maka dimaaf lagi, belum lagi batal semayang. Itu kaedah dia. Tapi kalau kain kita cari daripada awal dah, kita sedar lewat dah, maka batal semayang kita. Umpamanya kain kita cari peha ni, nampak peha kita lubang 2 inci lubang, kita tak sedar rakaat ketiga baru kita bila pubuh tangan lubang, maknanya dari tadi dah lah. Tu kena semayang semula, faham lagi? Tapi kalau lubang tu baru berlaku, kita duduk rakaat awal pecah, nampak lutut, kita pun pekuk pada lutut dengan tangan, tak nampak dah pasal paru pekuk, faham lagi? Dimaaf pada syarak. Jadi kalau kain yang basah kena di aurat, dia nampak pasal kain tu putih tak? Kita pun akad lu kain, jadi tak nampak. Dimaaf pada syarak. Gitu. Hukum bercinta dalam Islam. Hukumnya harus bercinta dalam Islam. Kalau soalan ni tentang antara laki-laki dan perempuan, cinta lagu mana? Cinta selepas kahwin. Yang haram ni cinta sebelum kahwin. Seperti keadaan remaja sekarang berkapa, hak tu haram. Mu ganda aku, kau ganda mu, khabar aku, khabar mu, hak tu haram. Malam-malam duk main kokek mesej. Laki tanya, you pakai baju apa ni, tidur malam ni? Orang kata baju kelawar. Orang pula tanya, dah abang pakai baju apa? Abang tak pakai apa-apa. Main gitu lah. Ni ngaruk belaka. Gini karuk. Jadi kalau kita nak bercinta selepas kahwin, Nabi kata mu kita tengok lu orang yang mu minat, mu nak wak bini, mu tengok kenal cukup lekat belaka dah, telinga 2, lubang hidung 2, cukup set. Maka mu masuk meminang. Bila masuk meminang, nikah derah-derah. Faham tak? Pasal kita risik belaka dah kan? Kita pergi tanya dah orang, bukan bini orang, bukanlah idah orang. Tak apa, kenal. Lepas tu baru bercinta. Sebab bercinta lepas kahwin seronok. Bercinta sebelum kahwin seronok juga, tapi bila kahwin tak seronok dah. Tak ada benda dah. Dia berhutang, tapi orang yang dia berhutang tu tak tahu mana duduk dah. Dia gini, asalnya kita wajib kena cari dulu. Bila putus asa daripada bertemu tuan hutang, barulah kita boleh derma pada surau masjid atau tabung-tabung jihad ataupun derma anak yatim, niat bayar hutang tuan hutang ni. Kemudian kalau kita buat lagu tu, insya-Allah dihalalkan hutang kita di akhirat nanti. Kemudian bila kita dah derma dah RM100 hutang dia tu, tiba-tiba 10 tahun berlalu, dia mari. Kita pun kata, Allah, baru nampak 10 tahun dah hamba tunggu, baru nampak hamba nak bayar hutang itu, cari rata kemung. Kita ni madah. Jadi hamba dah derma surah dah lah RM100 tu, bukan tak mau bayar. Kawan kita hak 10 tahun dah jumpa nipu, kata Allah, cerita lama dah. Sawak kira-kira sangat dah, kira bayar jugalah, aku nak juga. Faham tak? Kena bayar lah kalau gitu. Dah dia kata dia hak dia. Faham tak? Wajib kena bayar. Jangan kata aku derma dah, tak payah bayar dah. Tak, wajib kena bayar. Hak derma tu jadi derma sunat daripada kita. Dah dia minta juga, tak halal juga, wajib kena beri balik RM100. Jangan pergi cokeh dah kotak suram. Dah diambil dah, kena beri duit kita hak lain. Tu kaedah dia. Faham? Kita kena bayar balik. Ambil lah RM100. Kedeku. Ingat ke nak halal ni?
Gitulah keadaan dia. Kalau ada waris, kena beri ke waris dia. Soalan seterusnya. Boleh tak duit dividen ASB kita buat bersih dan baiki padang bola? Boleh. Sebab duit-duit ni boleh guna untuk maslahat orang awam. Maka main bola ni tidak haram pada syarak, dia masuk dalam riyadhah. Yang haram tu kalau pendek, bukan main bola. Nak pakai pendek, pusat jelek, tu haram. Bukan main bola tu haram. Jadi kalau riyadhah, kita nak buat padang untuk riyadhah ni harus untuk umat. Maka pun ikut gunaan orang ramai. Padang tu main ramai. Anak tu imam main, anak tu bila main, anak JKK main juga. Dah orang ramai, jadi boleh guna duit tu. Bolehkah terangkan cara semayang sunat taubat yang betul dan bacaan semasa semayang sekali? Dia nak tanya kaifiat sunat taubat. Jawabnya, tidak ada pun dalam hadis menerangkan dengan detail cara-cara semayang sunat taubat. Hanya sebut di dalam hadis sunat orang yang bertaubat itu mengerjakan semayang. Nabi tak kata kena baca surah ni tak ada. Yang ada tu adalah daripada guru-guru dan ulama-ulama. Mereka suka baca surah ni, mereka amalkan surah ini. Ambil daripada guru, turun pada murid. Turun pula pada murid dengan silah-silah. Akhirnya sampai ke zaman kita sekarang. Hak tu bukan Rasulullah, hak ulama buat. Dan nak buat cara ulama, tak ada masalah. Boleh berlaku. Semua molek berlaku. Cuma tidak ada ketentuan dalam syarak kena baca surah-surah tertentu. Cuma ambil adab-adab kita himpunkan daripada amalan salafus salih. Kita ambil wuduk baik-baik, kemudian pakai pakaian serba putih sunat. Kemudian duduk dalam tempat yang tidak ada orang. Kalau masjid ujung-ujung sikit kat orang tak sibuk. Pada waktu malam hari, sebaik-baiknya waktu tahajud. Kita pun semayang 2 rakaat dan baca Fatihah dan baca sekurang-kurang surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah yang rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Lepas tu tahiyat dan salam, dan bacalah istighfar sekadar yang kita rasa mampu. Faham? Kemudian berdoalah dan bertaubatlah. Itulah kaedah, di antara kaedah-kaedah yang datang kepada kita daripada salafus salih. Soalan seterusnya. Tanah peninggalan Allah mak saya nak bagi mengikut syarak. Baik. Dia kata mak dia meninggal dunia, lepas tu nak bagi ikut syarak. Nak bagi ikut syarak ni dia kena detail lah sikit. Kalau mak mati dah tinggal siapa? Kita sebut ginilah, dah dia kata gitu, orang yang wajib terima. Kalau ada serema, ada anak, ada suami, ada mak ayah, maka mak dan ayah bagi ibu ni dapat saka. Kemudian suami bagi si mati ni, dan mak mati, ayah boleh saka. Kemudian anak-anak, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 2 bahagian, orang lain tak dapat. Mak kita mati, mak ayah dia tok dengan tok kita dapat kalau ada lagi. Ayah kita, suami mak kita dapat saka. Anak-anak mak kita, faham tak? Kita ni lah, sama ada hak pok ni atau hak pok lain, boleh berlaku. Katakan mak kita ada 2 pok, 2 laki. Dulu lah, bukan sekaligus. Faham? Dulu masa belum mak kita berkahwin dengan ayah kita, dia berlaki dah dulu zaman Jepun itu, dengan askar Jepun. Dah umpamanya dah ada anak seorang duduk Bukit Payung. Jadi anak mak kita ke? Dapat tu, kena pergi cari Bukit Payung. Kita lah ni buat senyap. Tahu dah ada buat senyap. Waktu tu balik awal tu berat nanang. Jadi dapat. Biasanya niaga yang dijalankan bila cukup haul kena bayar zakat. Saya mula berniaga pada bulan Januari 2000. Perniagaan ini mati pada bulan Oktober tahun 2000. Lepas itu saya berniaga semula di tempat lain pada bulan Februari tahun 2001. Dan perniagaan ini berterusan hingga 2005. Lepas 4 bulan di tarikh ini, bulan Oktober 2005, saya berniaga lagi di tempat lain pula. Dan perniagaan ini juga mati pada bulan Ogos 2006. Soalan saya, berapa tahunkah sebenarnya saya mesti keluar zakat sepanjang tempoh perniagaan saya ini? Jawabnya, kalau tak sampai nisab, tak kena zakat juga. Bukan mesti niaga tu kena zakat, dia ada nisab dia.
Jadi perniagaan kita mesti sampai setahun. Perniagaan yang tu tak cukup haul, tidak kena lagi zakat. Jadi sunat kita keluar sedekah sahaja. Jadi yang kenanya adalah perniagaan kita yang cukup haul sahaja. Kita niaga ni bulan 3, bulan 4, bulan 8 mampu kurang. Nak lecing modal-modal. Nak bayar hutang orang pula. Cari pula modal apa semua. Tahun depan 2011, 2010 buka pula. Dalam 3 bulan mampu pula. Tak kena zakat lagu tu. Dia perniagaan yang hidup, yang ada untung. Kalau perniagaan yang rugi, tak kena zakat. Saya pernah dimasukkan ke ward ICU sebelum waktu maghrib, hinggalah ke pukul 10 malam. Masalahnya saya nak tahu bagaimana cara semayang perlu saya lakukan pada waktu maghrib itu. Dan waktu itu subuh saya penuh dengan wayar yang berseranggah sebab dimasukkan obat. Saya cuma buat semayang maghrib dengan cara hormat waktu saja. Adakah cara ini betul? Tapi kalau tidak betul, bagaimana ustaz cara ini untuk menunaikan semayang maghrib? Tolong huraikan sedikit cara ini. Baik. Orang tadi juga. Jadi oleh kerana perniagaan dia tu hak last sekali ni tak laku juga, dia pun pasang ICU. Kita sambunglah sikit masuk ICU. Jadi bila masuk ICU sebelum maghrib, wayar situ wayar banyak dah ICU ni, macam jadi macam dia kereta lah orang. Cocok situ, cocok sini, cocok situ, siap dengan laser, amplifier, power amp dia belakang tepi. ICU kan? Jadi gini, kalau kita dok sedar, bila kita dok sedar tu sebelum maghrib, kita sedar balik, katakan subuh, contohlah, maka tak kena qada maghrib dengan isya. Pasal bila kita dok sedar, kita bukan mukallaf. Tak wajib qada semayang. Tapi kalau kita sedar cuma tak boleh nak buat, tak gerak nak bangun, teruk benar kita, nazak benar, kita sedar, maka semayang di dalam hati sahaja. Kalau kita boleh ada wayar, kita boleh basuh wayar tu, maka kita boleh semayanglah dengan keadaan tak payah qada. Katakan ada wayar sini, kita pergi kat bilik air, basuh, ambil wuduk, basuh atas wayar tu, tak payah cabut, ambil air tok atas plastar tu, diserat air, sekikir kena atas tu, dia kira rata dah wuduk. Lepas tu semayang tak payah qada. Lepas tu kalau ada hak wayar jenis ada bawa air kecil, maka hak dalam air kecil, dalam beg tu dimaaf pada syarat. Hak wayar daripada perut nak pergi ke air kecil tu wajib kena basuh, tak boleh ada najis. Faham tak? Hak tu wajib basuh. Hak dalam beg tak kira tu, dia kira macam perut kita, pundi kecil. Jadi kalau kita semayang hormat waktu saja, kerana banyak sangat wayar tak erti nak buat, maka kita kena qada balik lah sekarang. Balik di rumah sihat, cabut wayar, qada balik hak garis tu. Dia gitu. Sewaktu usia 10 tahun, saya merupakan seorang budak yang nakal. Rasa gaji dah tanya ni. Ketika saya bermain dengan rakan di satu belukar yang agak jauh dari rumah, kawan saya telah menangkap seekor ayam. Kawan dia. Lalu kami sembelih dan makan. Takkan ayam kan sembelih makan. Ketika berusia awal 20-an, saya selalu diburu rasa kesalahan dan merasa sangat bersalah kerana terlibat sama dalam hal ini. Jadi saya telah membayar duit RM20 ke dalam tabung masjid dengan niat membeli harga ayam itu, sebab saya tak tahu siapa tuan punya ayam tersebut. Soalan saya, betulkah cara saya ini bagi menebus perbuatan saya dan rakan-rakan saya dahulu? Sekiranya cara ini tidak betul, bagaimana cara yang sebenarnya? Jadi kalau kita dah ingat dah jamak cek itu bahan ayam orang, ramai ni jenis bahan ayam, jadi ini besar dah dengar je rasa menyesal. Jawabnya nak wui ke siapa? Balik pada ayat Quran, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya melakukan amal kebajikan memadam kesilapan kita di masa lalu. Jadi kita dah tak tahu dah nak bayar ke siapa. Sekarang ni telah bertaubat, banyaklah bersedekah. Tuhan kata innal hasanat tadi kan. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersedekah ini, yuzhibnas sayyi'at, memadamkan kesalahan kita di masa lalu. Caranya banyak buat kebajikan. Sentiasa buat kebajikan. Soalan seterusnya. Kitab apakah yang boleh dirojok mengenai solat yang mengikut mazhab Syafi'i? Banyak sangat. Kalau tanya mazhab lain baru payah di tanah Melayu ni, sebab kita ni yang bawa Islam ke tanah Melayu dulu ni ulama-ulama Yaman, Hadramaut, mereka ni mazhab Syafi'i. Sebab itulah kita orang Patani, orang Islam, orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia mazhab Syafi'i.
Sebab yang mubali yang datang dulu adalah orang Yaman, yang bermazhab Syafi'i. Jadi banyak sangatlah. Kalau kitab Jawi tu orang duk ngajar-ngajar tu. Nak kita cek-cek tu Hidayatus Sibyan, kitab Musalli bab semayang. Nah, itu kitab mazhab Syafi'i tu. Ada jual hak tak pandai Jawi dia buat Romi pula ni. Belilah mak lempik. Nang ria je. Sepoket 28. Beli buku-buku gitu. Tengok hari ni tengok esok lusa sikit-sikit dah dia gitu. Bukunya orang perempuan menyertai pertandingan tadarus Al-Quran. Jadi ni orang perempuan ini tak boleh dia mendengarkan suaranya yang sedap kepada laki-laki. Jadi nak tadarus, nak musabaqah sama-sama puan. Sama laki-laki tak boleh. Tok guru patut ada gitu kan. Nak musabaqah orang lelaki sahaja. Boleh ke tidak orang perempuan berlakon tutup aurat tapi tak ada aksi dengan orang laki-laki? Jawabnya tak boleh. Sebaik-baiknya janganlah. Walaupun kita tutup aurat. Boleh ke tak baca Fatihah 2 kali dalam satu rakaat? Ini kerana ketika bacaan pertama fikiran saya melayang-layang. Dia ni berahiman layang-layang ni. Jadi sampai ke semayang pun melayang-layang. Jadi bila dia hanyut baca Fatihah, dia berasa tak, dia baca sekali lagi tak apa lagu tu. Tapi kalau kita baca dengan molek dah habis Fatihah, kita sengaja pula ulang sekali lagi, hukumnya makruh. Kerana mukhalifus sunnah, menyalahi yang disuruh. Tapi tak berdosa, makruh perbuatan. Setelah selesai solat, saya rasa saya tak baca Fatihah pada rakaat pertama. Apa hukumnya? Lebih dah semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia rasa ke tak baca Fatihah? Jawabnya tak perlu dilayang lagi. Tak perlu dilayang lagi. Teruskan semayang. Teruskanlah. Semayang itu telah dikira. Melainkan kita ragu pada niat. Ragu pada niat merosakkan semayang. Tak? Apakah ada orang tu bila baca surah Fatihah terlalu lama hingga imam turun sujud sedangkan dia masih berdiri? Apakah hukumnya? Ini dia tanya. Dia kata ada orang tu, tak tahu orang mana, bila baca Fatihah lambat nak baca. Jadi nak buat lagu mana? Jawabnya biar ke dia ya. Dia jenis lambat, tak tahu cara ke dia. Kita dah habis Fatihah 5 rakaat, kita rakaat. Dia jenis baca lambat. Dia orang ni tak boleh nak baca juga. Alhamdulillah. Lambat. Jadi jenis termeak gitu dah. Ingat bacaan ni bukanlah kita nak musabaqah Al-Quran, bacaan semayang, baca murattal dah lah. Baca murattal, baca terus. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah bukan nak musabaqah. Alhamdulillahirabbil tu imam sujud dah, dia duduk main atas ni. Dia media sudah kerja dah. Akhirnya diperdayakan syaitan cocong jadi mak waswas. Jadi baca biasa. Orang muda ni banyak dah bila tunang biasanya trend tumpang malang rumah tunang. Dia anggap biasa. Tidakkah ini menimbulkan fitnah? Apakah hukumnya ustaz? Jawabnya tak boleh main tidur rumah tunang gitu, membuka fitnah. Walaupun kita tidur ngepok tunang kita, tak tidur sebilik ngepok dia, tapi bawa kepada fitnah. Nak tidur rumah orang lelaki ni biar kita kahwin dengan dia. Nak tidur dengan rumah orang puan biar kita kahwin dengan dia dulu. Jadi kebanggaan lah ni. Mak kadang-kadang marah pula. Tunangmu pada mari dah tidur sini. Itu panggil mak bodoh. Jangan ikut lagu tu. Kita buat-buat lepas istighfar. Itu bukan cara Islam. Cara Islam ni nikah kahwin dah baru atur. Baik. Soalan seterusnya. Tengah semayang fardu terkentut. Ni gitu pula. Ada ke tak bacaan sebelum keluar semayang itu, contohnya istighfar ke? Bagaimana pula di tengah semayang ada pacak atas jadah yang yakinnya menuju ke arah kita. Kita berhenti serta-merta, apa hukumnya? Tengah semayang ketuk. Bila ketuk dia nak keluar daripada semayang. Jadi ada bacaan nak keluar.
Tak ada bacaan, tembak gitu. Dalam hadis pun Nabi kata keluar saja, dia ambil wuduk. Nabi tak kata baca istighfar, tak ada. Ketuk batal keluar. Hak ni pula tengah sembahyang tengok mari pacak atas jadah, atas latar masjid. Mari metung tang dia. Dia pun berhenti sembahyang. Jawabnya tak boleh berhenti sembahyang kerana pacak. Berhenti sembahyang ni kerana mubarak baru boleh. Nak khubah metung tang kita baru boleh. Khubah bawah dah elok jeng. 16 jahit Ni pacak je lek-lek. Tulang pun tak ada, mata pun tak ada. Dia pergi berhenti dah sembahyang. Lain dia hak mudarat boleh. Ular tedung sela naik gitu duduk. Faham tak? Takkan nak sujud kok dah oleh lepuh. Faham tak? Tu tak apa tembak. Kalau haji tembak ular. Tembak. Tengok muka kena. Jadi benda-benda kecil itu tak benar. Kita berhenti. Kalau geli beranjak saja. Yang boleh berhenti ni sambal di api, kain semayang. Lasir rumah bahan di api, takkan nak baru rakaat pertama, takkan nak bahan 4 rakaat lagi. Angun letung rumah. Tu boleh berhenti padang api dulu. Boleh. Ni pacak, benda remeh-temeh tak boleh berhenti. Lipan sunat katok dalam semayang. Semayang tajuk lebih kurang 10-15 minit lagi masuk waktu subuh. Boleh ke tak? Mengikut pendapat yang muktamad boleh selagi tak masuk waktu fajar. Soalan seterusnya. Adik saya sewa sebuah rumah dan menanam pokok lada di tepi rumah. Kalau saya ambil buahnya, kena beritahu ke tuan rumah yang disewanya itu ke tidak? Jawabnya, kalau pokok tu ada dah, kena minta izin tuan rumah. Tapi kalau kita yang tanam atas pokok, kita tanam pokok atas rumah tanah orang yang kita sewa, jawabnya tak payah minta izin tuan, kerana pokok tu hak kita. Kita nyewa rumah, pada adatnya tanah-tanah situ kita boleh tanam pokok-pokok yang tidak beri mudarat dalam ilmu fiqh. Kita pun tanam pokok lada. Jadi bila tanam pokok lada, tubik pokok lada buah kita. Tuan rumah sewa mari kutik sewa, tengok lada comel nak ambil 2 butir, kena minta dengan kita. Dia gitu. Tapi kalau kita nyewa tu ada dah buah, barulah kena minta izin. Kena khabar lah ke tuan rumah ni. Tuan rumah nak khabar ni, tengok buah pelang apa banyak sangat ni. Jadi kalau masak kat gigi kita boleh makan ke tak ni, dah kita nyewa rumah. Tuan ni kata hak begitu khabar kau, jangan ambil cuti, kita tak benar. Tak boleh makan. Pasal hak tuan dia. Siapa yang boleh jadi wali kepada anak luar nikah? Anak tu luar nikah ni anak haram lah. Anak daripada perbuatan yang haram. Anak tu tak haram tapi orang panggil anak haram. Maka jawabnya iaitulah apa benda ni? Sultan, pihak berkuasa, imam yang dilantik, juru nikah. Tu boleh jadi. Nabi kata man la waliyalah fal sultan waliyalah. Barang siapa yang tiada wali baginya, sultanlah wali. Ni pembesar negara. Kalau dalam Terengganu ni Mak Said. Mak Said boleh jadi wali. Jangan main-main. Kerana dia menteri besar negeri Terengganu. Dia adalah sultan, iaitu orang yang berkuasa. Abang Id jadi wali. Boleh ke tak ustaz buat kuliah 2 kali sebulan kat Port Tuyu? Ni bukan soalan. Jawabnya tak boleh lagi setakat ni. Guana duit, tapi kalau nak buat 2 bulan sekali boleh. Guana duit pinjaman untuk beli lembu buat korban boleh tak? Kalau pinjam dua benda. Dia pinjam duit nak beli lembu, lepas tu nak buat korban. Jawabnya harus kita berhutang untuk buat ibadat. Harus. Dia berhutang nak pergi Mekah. Harus. Cuma dia tak ajak pergi Mekah, dia ada pitih. Dia pergi hutang, biarlah rindu sangat. Nak pergi juga, nak tengok juga Kaabah. Orang dok pergi Melaka. Hutang. Hukumnya harus. Hajinya diterima oleh Allah. Wajib bayar tetap wajib bayar. Walaupun haji mabrur. Bila mudah bayar, malboro. Budu boleh makan ke tak? Wak mari dulu nak tengok. Jawabnya makruh makan benda-benda yang menyebabkan bau busuk pada mulut. Tak kira lah budu ke apa pun, tapi bukanlah haram.
Apakah makna takbir intiqalat? Intiqalat ni dari perkataan naqlun, nun qaf lam. Naqlun, naqal makna pindah. Nah, huruf tambah huruf jadi intiqal. Intiqal makna takbir kerana berpindah. Daripada berdiri nak turun sujud. Allahu akbar tu takbir intiqalat. Daripada sujud nak duduk. Allahu akbar. Ha tu takbir intiqalat. Daripada sujud yang kedua nak naik rakaat kedua. Allahu akbar. Tu takbir intiqal. Takbir pindah dia bagi. Kerana berpindah. Jika kita jadi imam, adakah wajib niat zikir semasa takbir tersebut? Jawabnya tidak wajib. Melainkan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, jika kita nak kuatkan takbir intiqalat, maka wajib kena niat zikir. Kalau kita takbir biasa tak payah niat zikir. Yang wajib niat zikir dalam satu kaul dalam mazhab Syafi'i, bila kita takbir kuat nak khabar ke makmum biar dengar. Umpama kita nak gerak bina rukun ni, nak suruh orang dengar Allahu akbar, sekalian kita buat kuat, maka pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i wajib kena niat zikir. Tapi kalau kita bukan niat nak khabar ke orang saja, nak ambil sunat kuat saja, tak payah niat zikir. Dia gitu. Kalau niat sebagai iklan atau untuk bagi tahu makmum masa takbir intiqalat, adakah salat imam itu sah atau batal? Tolong jelaskan. Jelas dah tadi. Hak tulis. Soalan seterusnya. Kenapa kalau orang puan melahirkan anak luar nikah senang je, tapi bila melahirkan anak yang sah dan halal di Islam payah pula? Senang kok pihak mana tu? Senang kok pihak beranak. Dia kata kalau beranak anak haram senang je. Seorang diri dalam kebun, dalam tandas sekolah, biar pagi dalam bolong air, dah lepah tu bi. Kalau hak anak zina. Tapi kalau hak anak halal ni payah sungguh, patut bidang pada tak nak tunggu. Bidang kata kita balik dulu, kita pun berasa nak beranak juga ni. Tak jubik juga. Itulah maknanya. Sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala. Memang benda-benda tak molek ia jadi mudah, benda-benda molek ia jadi payah. Tuhan nak uji kita. Kita nak hari dengar banyak hal lah, hujan lah, apalah, start dah hidup pula motor gitu gini banyak tapi kalau nak pergi kat main, ramai lalu orang telefon ni nak mari ambil, jadi mudah. Tu ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak uji mu mana yang lebih baik amalan. Jalan agama, jalan betul, jalan molek, biasanya Tuhan uji. Saya seorang meniaga warung. Semasa waktu maghrib, kami dan pekerja kami solat gila-gila dan pelanggan terus masuk kedai. Apakah kami berdosa kerana masih berurus niaga dengan customer yang tidak solat maghrib? Apakah kami juga mendapat saham? Baik, kalau kita dah semayang, cuma kita dah tutup kedai, orang ni 5 minit lagi, orang ni pula masuk 10 minit contohnya, maka tidaklah berdosa kerana kita telah menunaikan kefarduan yang wajib atas kita. Tetapi kita layang orang siapa dak semayang, maka kita turut mendapat saham. Sebab itulah kalau jenis hak buka maghrib ni, kena banyaklah beritahu orang supaya mereka balik menunaikan semayang. Walhasilnya tak usah bukalah masa maghrib, berhentilah sekejap. Tak usah layang, tak usah buat gila. Tutup 15 minit, tulis situ. Tutup 15 minit solat maghrib. Lama-lama orang reti bahasa tu lalu. Soalan seterusnya. Saya baru 18 tahun dan berkenan dekat seorang kawan perempuan yang sebaya. Bagaimana kaedah yang molek untuk saya meminangnya? Suatu belajar dulu saya pening kepala bila kawan-kawan pakat bahas pasal poligami. Apa pandangan ustaz mengenai poligami dalam masyarakat Melayu? Baik. Dia nak meminang seorang perempuan. Caranya mudah je. Hendaklah kita pergi tengok dulu orang perempuan tu. Kita berasa minat ke orang perempuan ni, kita pergi tengok dia. Kalau kita dah tengok belaka, dah masuk minang. Minang ni kita pergi, kita beritahu pada pihak pengantin perempuan, saya nak jadikan anak ni sebagai isteri. Kalau diperkenan, kalau diizinkan. Itu panggil meminang. Faham tak? Memang pada adat orang Melayu kok, ajak orang tua lah mari, tak marilah seorang diri. Ajak mak ayah mari, pak saudara, mak saudara nak tupang mari juga. Tak apalah, tu hak adat tu tak salah. Tapi risik dulu. Takut ada dalam edah orang
Nak takut isteri orang ataupun tunang orang dah jadi haram dah pula. Tak, takut ada penyakit ke apa. Nak bila nikah semua lagi buat apa? Gila bini aku. Nak baru tahu gila. Kemudian dia kata, apa benda ni poligami? Poligami ni gini, Tuhan kata dah fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau mu mampu mu kahwin dua. Tak padang dua pasal mu power sangat. Bukan makan telur ayam kapung, ayam kapung mu makan. Nah, tiga tak jadi apa, dulu duk amal makan kepala unta pula. Nah, empat tak jadi apa juga, tak boleh lah. Tapi kalau kita berasa kita buat tak betul, maka seorang sudahlah. Dia sekadar kemampuan. Tak, dia ikut kemampuan. Biar padang dengan enjin, biar padang dengan fiber. Nah, kalau maknanya ubuh, maknanya fiber 27 kaki. Nah, enjin 2 kuda setengah. Faham tak? Tak candak mana? Mu candak atas pasir tu kan. Faham tak? Pas kota cetong habis minyak. Gerak tak sekarang, tak padan dengan body. Faham? Ni jangan ikut orang. Kawan saya kata daging lepas meleh boleh makan mentah-mentah selepas membasuh darahnya, betul. Jika tidak memberi mudarat kepada kita. Kalau beri mudarat, tak boleh makan. Sama juga dengan ikan. Hidup-hidup kita boleh makan jika tak memberi mudarat. Galiknya ikan cek. Ikan lah payah ikan pela putih. Nah, ikan cek anak-anak aluh, anak bilik. Nah, dia tengok takat anak bilik neti sangat biar patah, puak bolang mulut. Mudarat tak? Tak mudarat. Dah daji dalam perut, maaf pada syarat sedikit. Sama macam ikan bilik. Tapi kalau mudarat tak boleh. Dia nak makan seekor sekali hidup-hidup ikan air. Faham tak? 3 kilo rodok tekuk mapuh ke? Tak boleh kat tu. Di Indonesia dalam satu rumah ada pencampuran agama. Contoh suami Islam manakala isteri Kristian, boleh ke tak? Kenapa hal ini berlaku? Tangan bersimen ambil semayang lagu mana ustaz? Dia gini, orang laki-laki Islam boleh berkahwin dengan isteri kafir. Syarat kafir tu 2 agama saja, Yahudi atau Nasara. Syarat suami tu Islam, bini boleh Yahudi atau Nasara. Boleh, dengan nah Al-Quran. Tetapi mim Bani Israel, hak berlaku di Indonesia tu bukan mim Bani Israel, tapi mim Melayu Israel tu. Faham tak? Yang boleh kahwin isteri kita orang Yahudi asal. Kalau kita titih kak keturunan dia siapa kepada Nabi Musa AS dulu. Kita boleh kahwin dengan perempuan Nasara yang asal tok nenek moyangnya siapa kepada Kristian zaman Nabi wafat Nabi Isa hari tu. Tapi kalau Indonesia tu dia orang Melayu, lepas tu masuk Kristian, jadi bini kita tak boleh, tu orang murtad, tak boleh. Atau asal orang Pangang, orang Batak, orang Cina, masuk Yahudi, masuk Nasara, tak boleh juga. Dia mesti Nasara atau Yahudi, min ahli kitab, min Bani Israel. Faham? Soalan seterusnya, batu petir sangat popular kalangan peminat permata cici. Benarkah ada dakwaan mengatakan bahawa batu ini adalah batu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh jadi. Nah, sebab itulah kata setengah-setengah ulama, makruh nak kita buat letakkan pada badan batu yang dipanah oleh petir. Makruh hukumnya. Apakah pandangan ustaz jika batu yang dijadikan sebagai mata cincin? Hak tadi kata dah ni. Itu jawab ulama. Kita tak tahu kahala. Ada pepatah Melayu, berbuat baik berpada-pada ini harus dalam Islam. Kerana Nabi SAW tetap berbuat baik pada yang jahat padanya. Maksudnya tak bercanggah. Hak ni Nabi suruh buat baik pada orang jahat, bukan semua orang jahat. Nah, yang kita tengok kejahatan dia boleh kita kalahkan dengan kebaikan kita. Masa tu kita buat baik dengan orang jahat. Tapi ada kala Nabi orang jahat, Nabi tak buat baik. Nabi pacung, kepala putus 2 terus. Nah, hak ni maknanya orang dia tak kalah dengan kebaikan. Jadi berpada-pada tu betul dah. Mana nak buat baik tu pada orang jahat, berpada-pada kok. Ada orang jahat yang kita patut buat baik, dia jadi lemah semangat lalu. Ada orang jahat yang ni jenis tak boleh buat baik, tak jadi apa juga, jadi pandai-pandai. Kena tengok. Apa hukum memakai inai bagi perempuan yang belum berkahwin? Jawabnya boleh, tapi tak boleh keluar daripada rumah sehingga tangannya dilihat oleh laki-laki yang ajnabi. Kalau nak pakai inai bagi perempuan boleh kerana berkahwin saja, dia telah ada suami. Nampak? Kerana menghias jari dengan warna-warna merah seperti ini, kata ulama, hanya diharukan bagi perempuan kerana nak menunjuk kepada suami. Anak dara tak ada laki tak usah pakai inai, tak usah pakai cat kuku, tak boleh. Adakah sah solat seorang itu jika dia memakai baju sutera? Jawabnya sah.
Pasal baju sutera halal untuk orang perempuan. Boleh buat kena semayang, boleh buat tudung, boleh buat jibab, boleh pakai baju kurung nak pergi pejabat, boleh juga buat kain kapang bila dia mati kat gigi. Faham? Bagaimanakah kaifiat seorang makmum tu nak ganti imam hadapan yang batal wuduknya? Contohnya imam itu terkentut. Tadi dia ketut ni tok imam pula ketut. Jadi bila tok imam tu batal, sama ada ketut ke atau lain ke, maka sunat bagi makmum ganti duduk tempat tok imam. Cara nak perginya tak payah sana, mudah saja. Tok imam ketut dia pun lari. Kita pun pergi duduk depan, boleh payah. Bukan kena balik ambil dengan motor kursi kat depan tu. Gigi tu langkah je lah. Cuma dalam mazhab Syafi'i jangan kita melangkah 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3 gitu. Faham? Biasanya 2, 1, 2 duduk kat imam tu. Senang saja. Melainkan pada waktu duduk tahiyat atau duduk antara 2 sujud, maka selesaikan dulu semayang kita, barulah kita ganti. Faham? Umpamanya dia duduk antara 2 sujud. Ada sujud sekali lagi tau. Jadi tok imam batal lagi, jangan gigi masa tu. Sujud dulu dan bangun berdiri rakaat kedua, baru pergi. Dari kini pergi dalam duduk. Faham tak? Jeng lah. Jadah berkubang habis jadah. Nak pergi ke mana? Ngesok gitu. Begitu juga kalau tahiyat akhir. Lagu mana tahiyat akhir ni? Tok imam batal dah. Tahiyat akhir tak ada lah. Maka kita bangun, berdiri, berjalan, duduk kat imam, duduk balik, sambung tahiyat. Faham? Soalan seterusnya. Boleh tak terangkan bagaimana konsep baik al-inah dijalankan? Saya kurang faham. Kita pun tak apa erti ke al-inah ni. Dia lebih kurang gini lah, kita beri pinjam kepada seseorang itu, tak pinjam, kita beli balik barang dengan sebab pinjaman tadi. Lepas tu bayar secara angsur-angsur kepada dia. Kita beri dia tanah. Dengan beli secara dia beli tanah. Dia ni dia yang nak pinjamnya. Kita beri dia tanah, dia bayar secara kita jual pada dia tanah secara hutang. Lepas tu kita beli balik tanah tu secara angsur-angsur. Faham tak? Dia balik gitu. Kita beri dia tanah, dia tak ada tanah. Kita jual dia tanah secara hutang. Ini dia tak bayar lagi ya. Lepas dah kita akad jual hutang ke dia tanah tu, kita beli balik tanah tu. Faham tak? Dengan bayaran. Daripada bayaran tu lah dia bayar pada kita tiap-tiap bulan. Itu panggil baik al-inah, baik musim. Lebih kurang gitu kan. Lepas tu nak lebih jelas lagi di bank. Tiap laki-laki bernikah, lapaskan mas kahwin. Lepas nikah mas kahwin tadi diminta balik semula. Habis kesemuanya dari keluarga laki-laki. Katanya nak pinjam. Pihak perempuan tak merestui pemberiannya sampai hingga mati, tak meredai, tidak dibayar belanja itu. Apakah hukumnya? Bila dah beri mas kahwin pada pihak perempuan, lepas tu pihak lelaki yang minta semula, kata nak pakai. Jawabnya bila beri kepada pihak perempuan, jadi milik perempuan. Kemudian bila dia nak semula, atas kat perempuan. Dia nak beri balik pinjam, boleh. Dia tak beri pinjam pun hak dia. Kalau kita berasa tak beri pinjam, tak isawi je. Pasal apa? Mas kahwin adalah harta yang wajib diberi oleh suami kepada perempuan dengan sebab berkahwin. Jadi bila kita beri, hak dia. Bila hak dia, kita nak pinjam balik, atas dia kata tak berusaha pinjam lah, nak pakai. Hak lelaki kita tak mak hamba nak pakai. Mak hamba nak pakai pun dah kita, duit kita kan. Pakai biti lain lah tu. Jadi biasanya orang lelaki dia perakak gitu. Hak puan tak beri, dah ada kat lelaki dia. Duk aruk, lakinya beri. Akhirnya tak bayar. Haram, berdosa. Nikah sah tapi berdosa. Sebab tak bayar mas kahwin, berdosa. Apa hukum suami yang tak pernah mengajar isteri dan anak-anak walaupun bismillah, dan tak pernah menyuruh isteri duduk di belakang ni menjadi imam? Jadi makmum lah. Jawabnya, sebab itulah dunia ni janganlah duduk kerja sangat siapa tak tahu ke benda. Biar agak ada agama attack dengan anak isteri. Biar ada attack. Biar ada tegur attack. Tu dah kita sibuk nega gitu gini, tapi biar ada agama attack. Baca Fatihah kali nak dengar, biar ada gak attack bawah gitu. Tengok anak buat benda yang tak betul, khabar tak boleh ni, haram ni, Nabi khabar masuk neraka. Biar ada benda lagu tu. Walaupun kita tak ngajar anak secara detail, suti bak tak apa. Tapi ada sama kita sentuh sedikit sebanyak hukum-hukum hakam,
bersama anak dan isteri kita. Nah, jatuh talak tak suami khabar ke orang lain, aku sudah cerai isteri aku, jatuh talak. Nah, jatuh talak. Aku sudah cerai isteri aku. Nah, jatuh talak. Suami yang macam mana isteri mesti taat? Adakah suami curang, menipu, tak beri nafkah, memukul dan menjual maruah isteri? Tolong terangkan. Jawabnya, kalau suami kita tak betul, tak semayang, minum arak dan sebagainya, maka wajib juga kita taat kalau perintah dia yang bukan haram pada syarak. Umpamanya dia suruh balik, kita kena balik. Nah, suami kita minum arak, dia balik, dia tengok kita duduk luar. Nah, dekat pokok bunga, suami kita kata, suami yang minum arak kata, dia masuk dalam lah, duduk luar. Wajib kena taat, kena masuk. Walaupun suami minum arak, pasal suruh masuk dalam tu tak canggah pada syarak. Tapi suruhan suami yang salah pada syarak tak boleh taat. Suami kata petang ni pakai baju lengan pendek kali, pergi masa minggu, dia main skebeh sok mak. Tak boleh taat. Suami kata ini saya akan jibat kali, pergi pakai puluk, pakai tudung cek sekali, tak boleh ikut. Kena pakai tudung besar juga. Faham? Tak boleh nampak tekak, tak boleh nampak. Sebab perintah suami tu perkara yang bercanggah dengan syarak. Insya-Allah yang tak dan jawab ni kita jawab minggu depan, bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.